Ada setengah pengkaji mengatakan bahawa vaksin sekarang ni boleh bertahan 8 bulan. Ada setengah pengkaji yang kata tidak, 12 bulan. Ada yang mengatakan bila saya tengok kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham, dia kata jangkitan varian baru, varian Delta yang disebutkan oleh Prof Jamal tadi, dia sampai tahap jangkitan dia sepantas 15 saat, bahkan secara airborne melalui udara berbanding varian Beta. Soalnya dengan kewujudan varian baru ni, adakah vaksin yang sedia ada ni boleh kenal virus-virus ini? Takut nanti penat-penat kita buat immunity herd, tiba-tiba datang varian baru, jadi terpaksa tambah dos ke macam mana? Ada dua isu utama sinilah Bro Amin dengan Prof Jamal. Yang pertama sekali adalah berita baik bahawa vaksin yang kita order, yang kita dah book, yang sekarang sedang digunakan, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino insyaAllah akan datang, dan juga Janssen daripada Johnson & Johnson, semuanya mengisytiharkan bahawa mereka boleh protect from varian baru, sama ada ia alpha ke, beta ke, delta ke, beta ke, zeta ke, itu. Tapi dia boleh protect in certain extent. Nak kata sama seperti yang biasa, tidak. Contohnya AstraZeneca telah membuat dia punya kajian, dia mendapati mencecah kepada 76%. Kalau saya salah, perlu betulkan. Maksudnya melepasi daripada 76% dan ke atas. Begitu juga dengan Pfizer. Telah dibuat untuk varian Delta yang sekarang ni heboh, cepat merebak, telah mencapai lebih daripada 88% protection daripada varian tersebut. Cumanya isu yang kedua, kita tak nak varian tu masuk dalam negara kita. Yes. Kan? Apabila masuk, di sinilah seperti yang Prof Jamal ada sebut tadi, dua perkara penting dalam public health punya kesihatan awam punya measurement. Yang pertama sekali adalah tidak sesekali diloosen kita punya pergerakan. Sebab virus COVID ni dia bergerak, bukan dia bergerak sendiri dengan perumah dia manusia. Walaupun kita diisytiharkan sebagai airborne, tapi kena lihat airborne tu apa. Airborne ni bahasa orang putih Kuala Berang, tapi kalau bahasa luar melalui udara. Kalau saya nak tolong jelaskan yang beza antara droplet dengan airborne, kan? Yes. Beza dia droplet maksudnya ada cecair, kan? So kalau droplet, saya ada orang depan saya. Bila saya ada COVID, saya dekat dengan dia pun akan dapat sebab droplet daripada saya. Airborne, saya ada kat tempat tu, saya bernapas, saya bersin mungkin, lepas tu saya keluar daripada tempat tu. Orang lalu, immediately lalu, dia boleh dapat. Immediately lalu. Janganlah macam doktor dia kata sebulan jalan merayau pergi masuk Kelantan dengan duduk, tak adalah. Itu beza dia. Kalau yang droplet, dua-dua kena ada dalam masa yang sama, dia akan transmit. Tapi kalau airborne, yang ni ada, dia bersin, dia pergi, yang ni datang, boleh kena. Itu sebabnya yang ada isu berapa saat tadi tu. Sebab itu yang beza antara droplet dengan airborne. Harap clear lah beza dia. Jadi di sini dua public health measures yang perlu dilakukan. Yang pertama sekali pergerakan, yang kedua tidak adanya gathering. Maksudnya tidak ada satu perkumpulan yang kita tak tahu apabila kita bertemu ni antara satu sama lain tu, kita tak tahu. Sebab diisytiharkan oleh YBMK dalam 2 minggu lepas, kes sporadik sudah mencecah 69%. Sporadik tu maksud apa? Kita tak tahu punca. Kalau kluster, kita tahu punca dia. Indeks dia kat mana, generasi pertama kat mana, generasi kedua kat mana, kita tahu. Tapi sporadik ni, duk tuduh hasil menuduh mua bawa, tak mua bawa. Jadi sama-sama menuduh siapa indeks. Yang tu yang kita berlaku dalam masyarakat. Jadi dua perkara ni penting. Sebab itulah kita dah buat PKP 1, 2, 3. Peringkat 1 dulu memang sami'na wa ata'na. Memang kita ikut. Tapi sekarang ni macam layu-layu air macam tu je. PKPD tapi keluar juga. Yang itulah seperti yang Prof sebut, perangai manusia begitulah seadanya. Perlu dos ketiga tak? Tiga tak? Ni satu soalan yang agak famous jugalah. Saya suka juga jawab. Ya. Ketiga ke tidak? Baik. Vaksin adalah benda baru, kita tak nafikan. COVID ni tak baru. Dan perubatan ini bukan sesuatu yang statik, ia adalah dinamik.
akan sentiasa berubah menjadi satu penambahbaikan. Dulu pembuatan vaksin dia menggunakan direct darah, daripada darah orang dijangkiti terus toreh pada orang yang belum dijangkiti. Dulu. Tapi sekarang ni kita guna teknologi mRNA dan sebagainya, maksudnya perubatan itu sentiasa berubah. Baik. Dan kita kena tengok juga jenis vaksin. Biasanya yang long life, tadi saya tengok baru, saya tak pasti sama ada betul atau tak betul. Isteri saya tengok, dia kata ni, tengok ada berita terbaru, dia kata AstraZeneca adalah long life vaksin. Maksudnya hanya sekali je. Tapi saya masih sangsi lah sebab saya tak baca direct dia punya artikel tersebut. Sebab apa? Sebab saya ambil contoh gini lah. Saya mungkin Prof Jamal pun biasa ke Tanah Suci kan. Saya boleh kata 3-4 tahun sekali saya ke Tanah Suci untuk rombongan perubatan. 3-4 tahun sekali saya kena cocok meningococcal vaksin. Kenapa? Sebab dia punya vaksin ni kena kembali pada asas. Apa asas dia? Vaksin ni adalah diberikan kepada kita secara pasif melalui suntikan untuk membentuk antibody. Antibody ni apa? Antibody ni adalah satu sel yang mengingat bahawa kalaulah bentuk macam ni virus dia. Kalaulah marinya jangkitannya betul, dia dapat melawan. Dan memori itu dia akan berkurangan mengikut masa. Maksudnya dia punya istilah orang putih kalau berang dia panggil immunogenicity. Dia akan berkurang dengan masa. Sama dengan meningococcal vaccine. Dia 3 tahun, ada bergantung pada jenis-jenis vaksin. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi sebagai cut pointnya, setiap 3 tahun sekali, kalau saya nak pergi Mekah untuk perubatan haji, saya kena cocok lagi. Tapi kalau tahun ni saya pergi, tahun depan saya boleh dapat rombongan haji, saya tak perlu cocok. Sebab dia punya immunogenicity masih wujud. Dan saya, oleh kerana saya sebut tadi vaksin itu baru, jadi kita tahu profil dia berapa lama. Mungkin ada setengah daripada pengkaji yang telah buat unjuran ni, Prof Jamal tahulah berkaitan dengan bagaimana untuk mengunjurkan sesuatu menggunakan Plemaya, Ramanya tu, minta maaf salah sebut tu menggunakan kaedah-kaedah statistik, mengatakan bahawa ada setengah pengkaji mengatakan bahawa vaksin sekarang ni boleh bertahan 8 bulan. Ada setengah pengkaji yang kata tidak, 12 bulan. Ada yang mengatakan bahawa 24 bulan dan ada yang mengatakan 32 bulan. Maksudnya mencecah kepada 2 tahun, 3 tahun. Andai katalah kita kata kita nak ambil tengah-tengah, mungkin dia kata 2 tahun. Jadi bila 2 tahun, kemungkinan, ini mungkin kalau kita tak keluar lagi daripada pandemik, seperti mana Bloomberg pada 2 bulan lepas telah membuat satu unjuran negara kita akan ambil 5.8 tahun untuk keluar daripada pandemik. Maksudnya 6 tahun, saya gunakan 6 tahun. Maksudnya setiap 2 tahun kita cocok, setiap 2 tahun kita cocok. Mungkin, tapi apabila kita keluar, mungkin tak perlu dos yang ketiga. Jadi ini adalah kemungkinan ilmu perubatan akan sentiasa berubah, sentiasa updating, sentiasa perkara-perkara baru yang insya-Allah demi untuk kesihatan dan kesejahteraan kita bersama.